Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nasyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqq bil haqq al-hadi ila siratikal mustaqim wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadarihi wa miqdaril azim. Wa qala Allah Ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul karim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dimuliakan ibu-ibu sekalian. Ketua Muslimat siapa? Ada? Alhamdulillah. Yang dimuliakan di hadapan saya, kita panggil ibu-ibu lah. Semua ni pangkat ibu saya. Ada yang saya tengok pangkat nenek saya pun ada. Mak saya usia baru 49. Saya 28. Muka je tua. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pertama sekali syukur isteri saya dah kahwin. Beritahu awal, walaupun ramai di sini calon-calon mak mertua. Isteri sudah ada, satu je. Masih lagi seorang, alhamdulillah anak pun satu. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Isteri saya ada, nanti dia datang, dia uruskan sikit anak. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, tuan-tuan pula, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini Allah kumpulkan kita semua di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita panggil ni pun rumah Allah. Masjid Al-Irsyad ini juga dipanggil rumah Allah. Dan pagi ini kita semua menjadi tetamu Allah. Kita tetamu Allah Subhanahu wa taala. Bila Allah sudah pilih kita jadi tetamu Allah, bermakna kita ini tetamu Allah tu tuan rumah. Kita panggil tetamu datang rumah apa kita buat? Kita akan layan sebaik-baik mungkin. Bila kita tahu ada tetamu nak hadir ke rumah, kita akan sediakan tempat lawa, tempat yang khusus untuk tetamu. Begitulah Allah. Bila Allah pilih saya, ibu-ibu jadi tetamu Allah, Allah dah sediakan tempat-tempat untuk tuan-tuan, ibu-ibu duduk. Mana kata ada yang duduk depan, ada yang duduk belakang. Semuanya itu Allah dah tulis dah mana tempat kita duduk. Saya nak sebut apa dia? Nak sebut begitu juga tetamu-tetamu Allah yang Allah pilih pergi haji tahun ni. Ada kalangan kita dah pergi dah. Ada 2 orang kaum muslimat pergi, alhamdulillah. Nak sebut
Orang yang Allah pilih jadi tetamunya pergi Baitullah, duduk di Kaabah, duduk di rumah Allah. Maka tuan-tuan ibu-ibu yang dirahmati Allah, kalau Allah dah pilih, makna kata Allah tahulah mana tempat Allah nak letak kita di sana. Ada orang dia belum sampai lagi sana, kat sini dah fikir panjang macam mana ramai ni. Ini penuh ramai orang nak sentuh Kaabah pun tak boleh, dipikir macam-macam. Tapi kalau Allah dah pilih nak jadi tetamu Allah, sampai sana tahulah mana Allah nak letak kita. Allah dah tulis awal-awal lah, Zuhur nanti awak duduk saf mana, Asar nanti duduk saf ke berapa, Maghrib nanti sini tempat awak, dah nama tetamu. Kita cuma fikir saya tetamu, tahulah Allah nak sediakan saya kat mana. Begitulah ibu-ibu pada pagi ni, kalau dah Allah pilih jadi tetamu, tahulah Allah macam mana nak layan tetamunya. Maka syukur pada Allah yang pilih kita semua pagi ni jadi tetamu Allah. Kita minta moga-moga, semoga Allah yang sentiasa pilih saya, ibu-ibu jadi tetamu ni, moga-moga kita semua dipilih juga jadi tetamunya dalam syurga nanti, insya-Allah. Seperti mana kita berkumpul pagi ni, moga-moga dikumpulkan kita kembali dalam syurga nanti, insya-Allah. Jadi kuliah kita pagi ni cerita bekalan hari esok. Bekalan hari esok. Tujuan kita hidup ni untuk apa? Untuk balik ke negeri akhirat. Tujuan Allah hantar kita ke dunia untuk buat persiapan balik ke negeri akhirat. Manusia ni Allah bagi dia masa 3 hari je. Kita makhluk Allah bernama manusia ni, kita diberikan Allah cuma ada 3 hari je. Pertama hari semalam, kedua hari esok, ketiga hari ni. Berapa hari kita ada? 3 hari. Semalam, esok dan hari ini. Mana ada hari lain dah? 3 hari je. Hari semalam sudah berlalu. Semalam dah berlalu. Kita dah tak boleh nak patah balik semalam. Semalam orang belanja durian, tak boleh minta hari ni belanja lagi durian. Dah makan durian dah? Dah rasa belum musim ni? Bagi pula air penyejuk ni, air penyejuk badan. Air penyejuk dah ada dah, nak panaskan badan je tak ada ni. Kuliah pagi ni ada makan insya-Allah. Durian ada. Gurau saja tuan-tuan, mata Allah Subhanahu Wa Taala. Nak sebab apa dia? Allah bagi kita berapa hari? 3 hari. Semalam, esok, hari ni. Hari semalam dah berlalu, tak boleh patah balik. Apa yang kita buat semalam, semuanya Allah dah simpan. Sama ada semalam lakonan kita cantik, ataupun kita bawa watak yang baik, atau bawa watak yang buruk, semua Allah dah simpan. Pita rakaman Allah dah hantar ke negeri akhirat, tinggal nak tayang je. Yang kita buat semalam tu, semua dah dirakam, dah disimpan, pita rakaman, tinggal nak tayang je kat mahsyar nanti, di satu skrin yang begitu besar di mahsyar. Tak boleh buat apa dah. Itu semalam punya cerita. Adapun hari esok, belum tentu kita dapat. Belum tentu esok kita boleh duduk lagi pagi ni. Kita boleh plan je esok nak buat kuliah lagi, tapi belum tentu kita ada. Kita cuma tinggal hari ni sahaja yang dah sah-sah tuan-tuan hidup pada hari ni. Ibu-ibu ada hari ni. Persoalannya, apa tujuan Allah hantar kita hari ini? Tujuan Allah hantar saya, ibu-ibu pada hari ini untuk membetulkan kesilapan kita yang semalam tu. Untuk baiki salah kita semalam tu. Buruk kita semalam tu bagi baiki. Yang mana kita tersalah, tersilap, minta rakaman semalam tu, pergerakan kita, mulut kita, perbuatan kita semalam yang Allah rakam tu, minta Allah padam, minta Allah delete. Untuk apa? Untuk dibawa pada hari esok.
Tujuan Allah hantar kita hari ini untuk betulkan kesilapan semalam, untuk dibawa pada hari esok. Sama ada esok kita masih lagi berdiri atas muka bumi, ataupun esok dah duduk bawah bumi jadi tanah, jadi mayat. Jadi kita masa banyak tak? Tak banyak. Berapa hari kita ada? 3 hari. Hakikatnya tuan-tuan sedang pegang berapa hari? 1 hari je kita pegang. Dan kita semua akan bertemu dengan kematian. Boleh ke tuan-tuan, ibu-ibu? Nampak sedia je. Oh, pagi ni Ustaz sedia tak? Cerita mati, cerita bekalan esok ni benda yang serius mata Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita tak adalah straight. Kita cuma cerita saja. Moga-moga Allah bagi hidayah untuk menyejukkan hati kita buat persiapan untuk hari esok. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 183. Ali Imran 183. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, kullu nafsin za'iqatul maut. Semua orang hafal ayat ni. Buktinya tadi semua duk gerak mulut maut. Tengok. Apa ada depan saya ni semua hafiz Quran ni, hafizah semua ni. Masya-Allah, amin ya rabbal alamin. Lagi sekali kita baca, kullu nafsin za'iqatul maut. Sambungnya apa? Ali Imran 185, wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kita nak cerita ayat ni untuk bawa pada hari esok. Allah kata apa? Pertama, Allah sebut setiap yang bernyawa pasti akan merasai kematian. Syarat mati itu apa? Syarat mati, tuan-tuan, ibu-ibu, saya biasa tuan-tuan sebab biasa kelam maghrib je. Ibu-ibu yang saya kasihi, syarat mati tak perlu tunggu tua. Syarat mati bukannya tua, syarat mati bukan tunggu pencen, syarat mati tak payah tunggu dah berkedut, syarat mati tak tunggu uban. Syarat bagi mati satu saja, bernyawa. Syarat bagi mati adalah hidup. Syarat tu kita ada tak? Ada. Semua depan saya ni hidup ke ada yang sebaliknya? Hidup kita ni. Syarat mati adalah hidup. Orang tanya dalilnya mana, buktinya mana? Tuan-tuan baca, kullu nafsin dha'iqatul maut. Ibu-ibu baca begitu. Itulah syarat mati. Kita sedang hidup dan kita akan mati. Apa tujuan Allah jadikan mati? Mati ini pintu untuk melangkah ke negeri akhirat. Seronok tak mati? Kalau tanya ibu-ibu, sedia tak nak mati? Saya pun tak berani nak jawab. Tapi macam mana Ustaz yang kata kalau takut mati cinta dunia ni, orang yang hatinya ada cinta dunia lah, tak mau begitu. Tapi kalau jujur kata, siapa tak takut mati? Semua orang takut mati. Macam mana nak rasa mati tu nampak indah? Nabi dihantar untuk menampakkan kepada sahabat bahawa mati ni benda yang indah. Tuan-tuan kena, yang ibu-ibu kena tahu, hanya dengan kematian kita dapat bertemu dengan Allah. Hanya dengan mati saya dapat jumpa Nabi saya. Hanya dengan mati saya boleh jumpa arwah mak saya. Hanya dengan mati saya boleh jumpa arwah ayah saya. Selagi saya tak mati, tak tinggalkan dunia, saya tak boleh peluk dah arwah mak ayah saya. Betul tak? Dunia bukan penamat. Dunia persinggahan. Mak pergi dulu, nenek pergi dulu. Nanti anak akan ikut. Di mana kita nak jumpa? Dalam syurga. Hanya dengan matilah saya boleh jumpa arwah anak saya. Kecil lagi meninggal lah.
boleh jumpa. Maka kita akan nampak mati ni benda yang indah, bukan benda yang membebankan. Tuan-tuan mata Allah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, mati, ulama kata Allah cabut nyawa kita ni dua cara. Ada dua cara. Cara cepat, cara lambat. Kalau ibu-ibu nak pilih cara mana? Nak cepat ke nak lambat-lambat? Nak cepat. Baik, cara pertama, ada orang Allah cabut nyawanya lambat. Macam mana lambat? Ada orang sebelum dia mati Allah bagi sakit dulu. Dapat surat daripada doktor kata, akak dapat kanser ni, boleh jadi 8 bulan, boleh jadi setahun. Ada orang nak mati tu Allah bagi sakit dulu, 3-4 bulan duduk hospital, ulang alik IJN, buat appointment doktor. Macam ibu-ibu semua dah ada appointment doktor. Ada, makan ubat harian pun ada. Ada orang Allah sebelum nak matikan dia bagi sakit 3-4 bulan, lepas tu mati atas katil hospital, atas katil rumah. Cara pertama. Ataupun kita nak cara yang kedua, tengah sihat-sihat, tengah jogging, tengah main badminton, ada Wita Imam main badminton meninggal dunia. Tengah bersukan, tengah main mahjong. Ibu-ibu kan main mahjong? Tak ada. Tak ada. Dulu mata Allah. Cerita madu 3. Tuan-tuan, ibu-ibu yang mata Allah, tengah sihat, tengah sembang, tahu-tahu mati. Tengah sik borak-borak, tahu-tahu mati. Tengah bawa motor kereta, aksiden, mati. Cara mengejut. Agak-agak nak cara macam mana? Cara pertama sakit lama-lama mati, atau cara kedua tengah tak tahu buat apa mati. Cara tak tahu. Kalau nak pilih cara pertama, sakit dulu, tanya kat kita, tak ada siapa nak rasa sakit dulu. Payah baring ke hospital, orang pergi masjid tak dapat, kita tak dapat pergi masjid. Orang lain boleh puasa, kita tak boleh puasa bulan Ramadan. Sampai satu tahap pakaian kita orang kena salin, lampin kita orang kena cuci. Payah. Duit kena habiskan, bayar habis hospital pun susah. Jangan kata sakit hospital, sakit gigi pun macam mana? Cuba ibu-ibu sakit gigi, janganlah kacau tuan-tuan, macam-macam benda keluar pada mulut. Sakit gigi, nak mengaji pun tak boleh, dia jadi tambah serabut. Bila dengar sakit gigi nak mengaji pun orang kacau, jadi dia jadi naik marah. Payah juga Ustaz kalau sakit lama mati, lepas tu mati. Ataupun cara kedua pun susah juga. Tengah sihat, tengah jogging, tengah sukan, mati. Tak sempat jumpa anak, tak sempat jumpa mak, tak sempat kumpulkan keluarga nak nasihat, tak sempat. Sebab mengejut, itu pun tak mau juga. Agak-agak macam mana selesa? Jawapannya, tak kisahlah Allah nak cabut kita ni cepat ataupun lambat. Kita cuma nak Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah, mati yang baik. Sama ada Allah nak bagi sakit dulu 3-4 bulan, jadi baik. Macam mana husnul khatimah? Hablum minallah, hubungan dengan Allah dah selesai. Hablum minan nas, hubungan dengan manusia dah selesai. Inilah mati husnul khatimah. Tak semesti mati husnul khatimah ni kena mati tengah sujud, mati dengan semayang, baca Quran. Dapat macam tu pun bagus. Ada orang mati tengah tidur mati, husnul khatimah juga. Janji hablum minallah, hubungan dengan Allah, hutang dengan Allah dah selesai, puasa dah ganti, solat saya dah selesai, taubat pun sudah selesai. Janji hubungan dengan manusia, hablum minan nas, hutang dengan kawan sebelah, hutang dengan minah dah selesai. Apa lagi? Duit kutu semua dah bayar, dah selesai dah. Sebab tu adab tidur, adab kita sebelum tidur, kita maafkan orang. Sebelum tidur ibu-ibu, kita halalkan hutang-hutang. Esok kalau bangun, tuntutlah balik. Esok bangun, kira balik hutang. Tapi sebelum tidur, kalau boleh saya nak halalkan semua hutang-hutang yang orang hutang dengan saya halalkan. Sebab apa? Janji tak sangkut ke akhirat.
Ada mulut orang kata, oh tak apa, kau jumpa aku ke akhirat. Betul tak? Kalau kita marah orang tu, kita kata kau tak apa, jumpa, tunggu ke akhirat. Jangan kata begitu. Kerja kita tak nak tunggu orang ke akhirat. Kalau boleh ke akhirat, jangan sampai kita kena tunggu orang. Kita kena ke depan sampai selamat lintas titian sirat masuk syurga. Tapi jenis orang kat dunia kata, tak apa, awak tunggu saya ke akhirat nanti, tunggulah dia. Tunggu bukan sejam dua, beribu-ribu tahun. Tunggu, mana tak sampai-sampai lagi ni. Orang dah masuk syurga dah, aku tunggu-tunggu lagi. Tuan-tuan, ibu-ibu yang mata Allah, selesaikan di dunia. Sebab tu mati ni dua cara kita nak matinya husnul khatimah, mati yang baik. Boleh ke ibu-ibu? Ibu-ibu okey ke? Dah rasa nak terlelap ke kan? Semua okey insya-Allah. Alhamdulillah. Ibu-ibu yang mata Allah Subhanahu Wa Taala, jadi semua orang pasti akan rasa mati. Macam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun guna kaedah pertama sakit dulu. Nabi sakit panjang kemudian rasa mati. Tidak mati mengejut, Nabi sakit panjang kemudian rasa mati. Allahumma salli ala Muhammad. Pernah seorang sahabat tanya kepada seorang sahabat Nabi, tak salah saya ni Sayyidina Uthman. Orang tanya, wahai sahabat, nak tanya ni, adakah nyamuk itu malaikat maut ke cabut nyawa dia? Nak tanya ibu-ibu, nyamuk malaikat maut ke cabut nyawa dia? Dalilnya kullu nafsin za'iqatul maut, yang bernyawa pasti akan mati. Tugas cabut nyawa malaikat maut. Kutu, nyamuk, siapa yang cabut nyawa dia? Malaikat maut. Yang kita duduk tampar pipi tu, nyamuk gigit tambah kelepak, lenyek nyamuk. Sahabat Nabi bila dapat soalan macam ni, orang tanya, wahai sahabat, nyamuk tu adakah malaikat maut yang cabut nyawa dia? Dia menangis. Dia baru terfikir, memang benar nyamuk yang hinggap ke pipi kita tu, yang kita tampar lenyek tu, itu pun malaikat maut yang cabut nyawa dia. Mana kata orang mukmin, tuan-tuan, ibu-ibu, saya selalu sebut tuan-tuan, sorry lah tuan-tuan, ibu-ibu, bila nyamuk hinggap ke pipi, kita tampar nyamuk, orang mukmin dia rasa apa dia? Baru sebentar tadi malaikat maut singgah di sebelah pipi saya, tetapi yang dicabut nyawa nyamuk, bukan nyawa saya. Mujur tak salah cabut nyawa, sebelah-sebelah je. Mana kata kita ni tak terlepas daripada malaikat maut. Nyamuk, kutu atas kepala kita, sedaplah duk garu-garu tarik, oh kutu, ambil tin biskut, tindih kelekang. Biasa begitu kan. Gitu. Macam saya tak tahu, ambil kumpul-kumpul atas tin biskut, sebab tindih atas tin biskut ni dia sedap bunyi dia. Bunyi dia bergegar satu ketekang. Kita ingat kita yang bunuh bagi mati nyamuk tu, hakikatnya malaikat maut yang singgah atas tin biskut tu cabut nyawa kutu. Mana kata kita ni dekat dengan malaikat maut, dekat. Kita duk pijak semut, duk pijak kutu, pijak lipas. Dekat dah kita dengan malaikat maut. Ni tampar nyamuk. Baik, satu soalan ni lah saya nak tanyalah ibu-ibu. Tengah semayang, tengah solat, nyamuk gigit, tampar berdarah, batal tak semayang? Nyamuk gigit, tampar, tengok darah, nyamuk tu gemuk lah tu, darahnya banyak sikit, batal tak semayang? Jawapannya darah nyamuk tak batal semayang. Tak batal semayang. Sebab dia kuantiti yang sedikit. Darah nyamuk, darah kutu, darah jerawat tak batal semayang, sebab kuantiti sedikit. Dia dikira banyak bila mana darah tu boleh mengalir. Dia ada jerawat, darah dia mengalir sampai ke pipi, tu baru batal, dikira banyak. Tapi kalau dia melekat situ je, tak batal semayang. Ni
Nyamuk, darah nyamuk tak batal sembahyang, kecuali kalau seluruh kerajaan nyamuk gigit muka kita dengan sembahyang penuh, kita pun tampuk-tampuk basah semua baju darah, baru batal. Tapi tak pernah berlaku begitulah. Tak pernah pula berlaku. Baik. Tapi dapat penyakit lah. Tapi kita kena yakin yang bagi sakit adalah Allah. Dia juga bagi sembuh. Bukan nyamuk bagi sakit, bukan COVID bagi sakit, tapi bagi sakit adalah Allah, yang semua adalah Allah. Semua tu asbabnya nyamuk, COVID sebagainya. Baik. Semua manusia akan merasai mati. Semua makhluk yang hidup kena rasa mati. Walau termasuklah tukang cabut nyawa yang namanya malaikat maut tu, dia pun akan mati. Betul tak? Malaikat maut yang kerja cabut nyawa, dia pun akan mati. Bila mana dia dah cabut semua nyawa, apabila alam ini dikiamatkan, ditiup sangkakala. Siapa malaikat yang tiup sangkakala? Malaikat Israfil. Tiup sangkakala, habis semua, hancur lebur dunia, mati semua. Bila dunia ni kiamat, Allah tanya kepada Israfil, Allah tanya kepada Israel, malaikat maut. Allah tak tanya pada Israfil tukang tiup, Allah tanya malaikat maut, sebab malaikat maut kerja dia cabut nyawa. Israfil kerja dia hancurkan, hancur. Tapi cabut nyawa malaikat maut. Sebab Allah tanya Israel, wahai Israel, siapa yang masih tinggal? Dunia dah kiamat. Wahai Israel, pada waktu ini siapa yang masih tinggal? Kata Israel, wahai Allah, yang masih tinggal adalah Engkau Tuhan yang kekal abadi. Yang masih tinggal adalah Jibril alaihi salam, Mikail alaihi salam, Israfil alaihi salam, dan malaikat yang menanggung arash. Dan yang masih tinggal adalah aku, hamba yang hina, kata malaikat maut. Bila alam kiamat, tinggal berapa malaikat saja yang tak mati, yang belum mati lagi. Ini semua malaikat yang levelnya tinggi, yang terkenal, ketua para malaikat. Maka Allah kata kepada Israel, wahai malaikat maut, kau cabut nyawa Jibril alaihi salam, cabut nyawa Mikail, cabut nyawa Israfil, cabut nyawa malaikat yang memikul arash, cabut semua nyawa mereka. Cabut, walaupun Jibril tu ketua para malaikat. Jibril dia ketua para malaikat. Pun yang cabut nyawa dia orang bawah dia. Mati semua malaikat, termasuk malaikat menunggang arash, semua mati. Bila semua malaikat mati, Allah tanya semula kepada Israel, wahai Israel, sekarang ni siapa yang masih tinggal? Malaikat Israel, dia pandang kanan, dia tengok kiri, kosong. Tak ada siapa, tinggal dia seorang je. Dia menggigit, dia tunduk, dia kata, ya Allah, pada waktu ini yang masih tinggal adalah Engkau Tuhan yang kekal abadi, dan yang masih tinggal adalah aku, hamba yang hina. Menggigil. Tinggal dia dengan Allah aja. Allah tanya, wahai Israel, adakah kau tak pernah dengar firmanku, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Malaikat maut menggigil, kata, ya Allah, aku tahu, aku dah dengar ayat tu. Allah kata, wahai malaikat maut, pada hari ini engkau mati. Sekarang engkau mati. Dia cabut nyawa dia sendiri, menjerit kesakitan. Sehingga kan kata ulama, suara jeritannya itu kalaulah didengari oleh makhluk yang hidup, nescaya yang mendengar akan mati. Dengar suara malaikat menjerit sakit mati, kita pun akan mati. Baru malaikat maut rasa sakitnya mati. Selama ni berjuta makhluk dicabut, tak rasa apa pun. Baru rasa sakitnya mati. Makhluk yang paling ringan dicabut nyawanya siapa dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi paling ringan nyawanya dicabut, paling ringan, paling halus. Itu pun apa kata Nabi, wahai Jibril, wahai malaikat, kau tak boleh pelan lagi ke? Aku kan kekasih Allah, aku kan kekasih Allah, tak boleh pelan lagi ke? Kenapa kasar sangat? Apa kata malaikat? Ya Rasulullah, inilah kaedah yang paling ringan yang pernah aku buat. Tak pernah cuba kat siapa-siapa lagi. Engkau lah yang paling ringan. Nabi terkejut.
Macam ni ringan sakitnya mati. Kalau macam ni lah rasa sakitnya mati, aku minta biar semua kesakitan sakarat umat aku bagilah kepada aku, jangan bagi pada umat. Umat takkan sanggup nak tanggung. Ini Nabi. Tetapi Allah tak terima doa ni. Setiap daripada kita kena terima habuan masing-masing. Masing-masing kena rasa sakit. Bila semua dah mati malaikat maut, waktu tu siapa yang tinggal? Tak ada siapa tinggal dah. Bila dah tak ada siapa tinggal, Allah menyeru. Allah kata, limanil mulkil yaum, pada hari ini siapakah yang raja? Siapakah yang berkuasa pada hari ini? Mana dia raja-raja kalian yang kalian bangga-banggakan tu? Allah tanya. Pada waktu tu agak-agak ada orang jawab ke tidak? Mana ada orang jawab? Tak ada orang dah. Tapi kenapa Allah begitu marah? Allah kata, limanil mulkil yaum, sekarang siapa dia raja? Allah nak tunjuk betapa Allah ni sabar, tahan. Lama dah ni, tunggu nak kiamatkan dunia macam-macam orang. Lama dah tunggu ni. Tuan-tuan mata Allah, ibu-ibu yang mata Allah Subhanahu Wa Taala, hakikatnya kita balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, Allah kata, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, dan sesungguhnya pada hari kiamat sahajalah disempurnakan amalan kita. Yang kita dah buat hari ni, buat kuliah duha pada hari ni, tak nampak. Nampaknya bila ke akhirat baru nampak. Kalau dunia nampak, sebut satu subhanallah, turun RM100, agak-agak ibu-ibu nak sebut sekali ke? Banyak kali berpusing-pusing tasbih subhanallah, turun banyak duit. Tapi tak nampak, semuanya Allah simpan ke akhirat. Nampak ke akhirat. Sekecil-kecil amal Allah akan balas ke akhirat. Ada manusia hanya dengan satu amalan je jadi punca dia masuk syurga. Ada manusia hanya dengan satu je dosa dia punca masuk neraka. Nabi cerita ada kisah seorang wanita yang solehah, amal jaga, semayang tak tinggal, soleh. Cuma satu je masalah dia. Dia bela kucing, dia kurung kucing dia, dia tak bagi makan, dia sibuk pergi kuliah, sibuk pergi sana sini buat ibadat, dia kurung kucing dia, tak bagi makan sampai kucing dia mati. Nabi kata wanita ni dihumbankan dalam neraka. Sebab satu je. Itu baru cerita hubungan dengan makhluk binatang, belum cerita hubungan dengan manusia. Ada orang sebab satu amalan, satu dosa je punca masuk neraka. Ada juga manusia disebabkan satu je amalannya punca dimasukkan dia dalam syurga. Boleh jadi dia cuma mengalihkan sesuatu yang menyakiti pada jalan. Nampak ranting kayu, dia alih. Niat dia baik supaya orang tak aksiden, orang tak melanggar. Tapi amalan tu amalan mulia, punca masuk syurga. Kita tak tahu mana satu amalan saya, amalan ibu-ibu yang menjadi asbab kita masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi kita nak buat persiapan untuk balik ke negeri akhirat, untuk bina amalan kita supaya kita ni bila balik kepada Allah, Allah izinkan kita semua masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena ingat, ibu-ibu, kita masuk syurga bukan hanya dengan amalan. Kita akan masuk syurga dengan rahmat. Ada kisah seorang pakcik matanya buta. Matanya buta sebelah je, amalnya bagus, amalnya cantik. Bila balik ke akhirat, Nabi cerita dia balik ke akhirat bawa amal bergunung-gunung. Amalnya bergunung, memang confirm lah boleh masuk syurga. Kemudian Allah bagi tahu dekat dia, peraturan akhirat ni kira macam mana? Kamu akan masuk syurga dengan rahmat aku, bukan dengan amalan kamu. Jadi Pak Haji ni yang matanya buta sebelah ni, dia tengok amalan dia banyak, dia rasa macam tak puas hati. Dia kata, ya Allah, kalau bolehlah saya naklah masuk syurga dengan amalan saya.
Saya ni mata buta sebelah. Kat dunia dulu ibadat saya susah payah. Susah buat ibadat. Penat-penat saya kumpul semua amalan ni. Kalau boleh lah, biar nampaklah berbaloi sikit lah masuk syurga tu dengan usaha saya. Dia buat macam tu. Maka Allah kata, baik, Allah ambil amalan dia, semua amalan dia. Allah Subhanahu Wa Taala timbang sebelah neraca timbangan, dan Allah Subhanahu Wa Taala ambil sebelah matanya yang sihat itu, sebelah buta sebelah sihat, letak sebelah timbangan. Allah nak tunjuk nikmat mata sebelah Allah bagi tu lagi berat, tak mampu nak bayar dengan seluruh amalan dia. Nikmat sebelah mata Allah bagi ni, kita tak mampu nak bayar dengan seluruh amalan kita buat tu, walaupun satu sendi Allah bagi. Dia tengok macam tu rupanya matematik Allah ke akhirat. Allah punya kiraan ke akhirat macam tu. Dia kata, ya Allah, kalau macam tu biarlah saya masuk syurga dengan rahmat Engkau, bukan amalan saya. Jadi nak dapat rahmat mesti kena amal. Ada orang salah sangka kalau macam tak payah semayang, tak apa, tak payahlah semayang sebab kita masuk syurga dengan rahmat. Macam mana nak dapat kasih sayang Allah tak buat baik dengan Allah? Nah, itu salah juga mata Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Baik, kita nak bila kita wafat nanti, bila mati nanti, amalan kita terus berjalan. Nak tak bila kita jadi mayat, duduk dalam kubur, walaupun semayang dah tak boleh, puasa dah tak boleh, tapi amalan berjalan je. Kita nak. Nabi bagi banyak cara. Antara Nabi kata, idza matal insan inqata'a amalu illa min salas. Bila mana mati anak Adam, terputus semua amalan kecuali 3 benda je tak terputus. Mana kata bila duduk dalam kubur tu, akaun kita masuk, pahala masuk. Sadaqatun jariyah, sedekah jariah, wa ilmun yuntafa'u bi, ilmu bermanfaat, wa waladun salih yad'u lahu, anak yang soleh yang doakan mak bapak ada. Saya nak sebut yang ketiga ni. Yang 2 tu kita dah biasa dengar dah. Ilmu bermanfaat macam mana, sedekah jariah macam mana. Ada orang sedekah dapat pahala sedekah aja tapi tak jariah. Jariah ni apa? Dia berterusan mengalir. Harta yang kita sedekah orang guna. Kita bayar bil api masjid, masuk tabung, orang beli kapek, bayar bil api, bayar bil air, orang guna. Itu jariah, masuk akaun. Kalau hanya beli Quran, hias Quran lawa-lawa, buat hantaran kahwin, lepas kahwin simpan Quran tu dalam almari, gagak jadi jariah, tak jadi jariah. Orang tak guna, orang tak pakai pun. Jariah ni orang guna apa yang kita buat. Orang guna dengan harta yang kita sedekah, orang boleh buat ibadat, senang ibadat sebagainya, orang guna. Itu jariah katanya mata Allah Subhanahu Wa Taala. Beli Quran banyak-banyak, sedekah satu tempat, yang tempat tu memang jenis orang tak baca Quran pun, simpan je, tak jadi jariah. Masuk satu tabung dalam satu surau, tahu dah surau ni jenis memang tak buat program. Surau ni pengurusinya pemalas buat program. Surau ni jenis yang hadir pun banyak cicak, tak cicak je banyak. Jenis tak boleh tahu, surau mati. Tak jadi jariah. Berhantar pada surau yang orang guna untuk program, ada kuliah duha, yang duit tu berjalan. Itu dia panggil sedekah jariah. Kalau tak, dia hanya dapat pada sedekah saja, tak berjalan. Saya nak sebut yang ketiga, sebab kita ibu-ibu di depan saya, wa waladun soleh yad'u lahu, doa anak yang soleh yang mendoakan mak bapak. Ulama kata anak dikira jadi anak derhaka kalau dia tak doakan untuk arwah mak bapak. Walaupun anak di dunia ketika mana mak bapak masih hidup, dia jaga. Ketika mak ayah hidup, dia jaga mak dia, jaga bapak dia, sikat rambut mak dia, pakaikan bedak untuk mak dia yang telah tua, jaga sungguh. Tapi bila mak bapak sudah meninggal dunia, anak ni langsung tak doa dah, lupa dah. Dah selesai dah, saya dah berkhidmat untuk mak ayah saya. Bila mak bapak dah meninggal dunia, langsung tak doa. Ulama kata dia juga dikira anak derhaka.
Sebab Nabi dah bagi jalan, wa waladun soleh yad'u lahu. Awak anak soleh doakanlah untuk mak bapak, tapi dia tak doa. Walaupun di dunia ketika mak ayah hidup dia jaga sungguh, tapi bila kita mati, anak tak doa langsung. Mak bapak tunggu, mana tak ada orang selalu bantuan dalam kubur. Tuan-tuan mata Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab tu penting bina anak yang soleh. Bila anak tak faham agama, yang susah mak bapak. Susah time bila kita nazak nanti, tuan-tuan boleh nampak mana satu anak yang akan datang kat telinga kita, mak mengucap mak, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Agak-agak ada tak ciri-ciri anak-anak dalam rumah kita tu yang bakal mentalkinkan di telinga kita bila kita tengah nazak hari ni? Ada tak calon-calonnya? Ada. Kalau ada, alhamdulillah. Tapi ada mak bapak yang gagal untuk fahamkan anak dia. Ada anak dia tak tahu nak buat apa, mak tengah nazak tak tahu buat apa. Orang telefon saya, seorang anak telefon saya malam hari, Ustaz, ayah saya tengah nazak, apa saya nak buat? Malam hari, pukul 1 pagi. Ayah saya tengah nazak, nak buat apa? Saya kata, ajar dia mengucap. Mengucap, alah macam nak mati pula. Malu. Bila kita sakit, anak kadang-kadang nak baca Yasin pun malu. Ini macam orang nak mati malu. Sebab situasi yang kadang-kadang anak tak pernah lalui. Tapi kita kena rasa mata Allah Subhanahu Wa Taala. Esok pagi saya pergi rumah yang telefon saya. Ayah tengah nazak dalam rumah, baring atas katil, wad bagi bawa balik katil kan, ke hospital bagi bawa balik katil tu. Ayah tengah nazak baring. Anak-anak apa pun tak buat. Ada yang duk main handphone. Ayah tengah nazak. Yang paling saya terkejut bila masuk rumah, kat ruang tamu, ayah ada kat ruang tamu terbaring. TV terpasang kuat. TV cerita Running Man. Tak tahu Running Man? Cerita Korea, sukan-sukan Korea tu. Cerita Korea. TV terpasang kuat. Sepatutnya bila mak tengah nazak, ayah tengah nazak, kita anak hidupkan suasana agama. Sekurang-kurangnya benda terakhir yang arwah mak kita dengar, baca Al-Quran, zikir. Ini tidak. Benda terakhir yang ayah dia dengar, Korea tengah menyanyi. Kita nak macam tu? Tak mau. Yang bagi kesan ke kita, kesian kat kita anak tak faham, kita yang susah. Kalau boleh mak sebelum mati mak nak dengar lah bacaan Quran. Ni bukannya TV, radio, Gegar Vaganza sebagainya. Depan mata saya tengok. Tutuplah TV. Kalau awak anak tak pandai baca Quran, sekurang-kurangnya bukalah CD Quran mengaji Al-Baqarah ke apa, buka. Kenapa kita kena hidupkan suasana agama ketika mana tengah nazak? Mak nazak, ayah nazak. Sebab ketahuilah bahawa orang yang sedang nazak, dia sedang berjuang mempertahankan iman dia daripada dicuri syaitan. Bila tengah nazak, dia 50-50. Matanya dia dah nampak benda lain. Dalam hadis banyak cerita. Bila kita tengah nazak, akan datang dua orang berupa arwah mak ayah kita. Bila kita tengah nazak, datang arwah mak, datang arwah bapa, yang hakikatnya itu adalah syaitan yang menyerupai wajah mak bapa. Ayah akan duduk belah kanan, mak duduk belah kiri. Ayah pujuk, nak lama tak jumpa, awak pun umur dah 80 tahun. Anak 80 tahun dah, tua dah, lama tak jumpa arwah mak. Tiba-tiba mak datang, agak-agak tak rindu ke? Rindu. Anak usia dah 80, 90, terpisah dengan bapa, terpisah dengan mak. Lama tak tengok muka mak, lama tak dengar suara mak. Boleh jadi 40 tahun dah. Boleh jadi kita dah 40 tahun tak jumpa mak. Tiba-tiba mak datang. Dalam hadis sebut, muka dia sama,
wajah dia sama, suaranya sama, kulit mak ni pegang, sama macam mak saya. Dia akan pujuk, nak ikutlah ayah. Ayah sebenarnya dah bahagia dengan agama Yahudi. Dia pujuk. Ayah bahagia agama Yahudi. Ayah dah pergi, ayah tahulah. Engkau belum pergi lagi. Mailah sama-sama. Mak pula pujuk. Mak lagilah mudah cair. Mak pegang, kita pegang tangan mak tu. Memang kulit yang kedut tu memang sebiji macam mak kita punya. Suaranya halus. Nak, ini mak lama dah tak nampak kau. Tak rindu mak? Mak nak bagi tahu ni. Mak bahagia dengan agama Nasrani kat sana. Bahagia. Mainlah ikut mak. Hakikatnya tu syaitan. Anak yang imannya tak kuat, agak-agak macam mana tuan-tuan, ibu-ibu? Dia akan mengutamakan kerinduannya berbanding pegang keimanan dia. Dia lepas dah iman dia. Janji dia nak lepas rindu dengan mak ayah, dia ikut mak ayah. Tu penting. Sebab tu penting anak bila mak dengan nazak duduk sebelah. Biar berhubung suara kita dengan telinga mak, kalimah-kalimah ajar mengucap sebagainya. Supaya dia ada kekuatan. Allahu Rabbi. Penting tak bina anak yang soleh? Penting. Penting. Ni Allahumma salli ala Muhammad. Kita takutlah begitu. Sebab tu antara adab disuruh oleh ulama bila nak ziarah orang tengah nazak, ziarah mak tengah nazak, kalau anak tu jenis tak tutup aurat lagi, rambut merah, kalau boleh jangan tunjuk depan mak tengah nazak. Kalau dia nak tengok mak dia tengah nazak, pastikan auratnya sempurna. Sebab apa? Mak tengah nazak, anak daripada KL datang, anak perempuan, rambut merah, kembang. Mak tengah nazak ni bertambah takut, bertambah sedih. Ya Allah, aku nak mati dah, tapi ni tak selesai lagi ni. Apa aku nak jawab ke akhirat? Aku nak pergi dah ni, tapi anak aku aurat tak sempurna lagi. Aku takut nak jawab apa kau kat akhirat nanti. Sebab tu pesan ke anak-anak, tutup aurat. Awak belum sedia tutup aurat, nak ziarah mak kali terakhir ni, tunjuklah awak ni baik sikit supaya mak ni jadi tak takut. Jadi tak risau tengok anak, tengok sebelum pergi tengok, tak apalah anak aku buat aurat dah sempurna. Sekurang-kurangnya begitu. Ni kita kena jaga, ni ilmu. Jadi suatu hari nanti kita pesan kat mak, dekat anak-anak ataupun saudara mara yang datang ziarah adik kita yang nak meninggal dunia, kita punya anak-anak buah beritahu, jaga aurat. Nak ziarah, nak masuk dalam rumah, nak tengok mak tengah nazak, jaga aurat, tutup aurat. Supaya apa? Tenang hati mak. Sekurang-kurangnya dia pergi tengok anaknya dah cantik lawa dah. Walaupun anak dia memang jenis aurat memang tak nak jaga pun. Ni doa anak yang soleh, doa sungguh-sungguh untuk mak bapak. Kita takut kita jadi anak derhaka, yang mana di dunia kita jaga, tapi bila mak bapak mati langsung tak doakan. Ini dikira anak derhaka. Sebenarnya banyak ciri-ciri anak tu jatuh derhaka yang dia tak sedar bahawa dia sudah jatuh derhaka. Bila mana mak ada perasaan takut dengan anak, ketahuilah bahawa anak itu sudah pun jadi anak derhaka. Bila anak mula bercakap, anak mula bagi pandangan, mak bapak tak berani bangkang, diam. Kita tak boleh kata apa, rumah ni rumah dia, makan minum semua dia bayar, dia bagi. Tak boleh kata apa lah kita ni. Sebenarnya anak itu sudah pun jadi anak derhaka. Walaupun anak tak pernah menengking mak bapak, anak tak pernah menengking, tapi bila bercakap, dia ada karakter yang menyebabkan mak bapak ni takut nak bangkang. Sebenarnya itu pun dikira anak derhaka. Adalah tu yang anak tu buat sampai mak bapak dia nak cakap pun tak berani. Adalah tu mungkin anak dia yang tanggung macam-macam, anak dia sediakan rumah sebagainya, mak nak bagi cadangan pun takut. Sebenarnya anak dah pun jatuh anak derhaka. Ni kita tak perasan. Lepas tu kita hati-hati. Kita sebagai ibu yang mata Allah Subhanahu Wa Taala, nasihat pada anak, dan nasihat pun tak berani.
kita jaga hati kita, dan kita juga fikir keselamatan anak. Kita tak, kalau boleh tak mau anak tu jatuh anak derhaka. Ni untung kalau ada anak-anak datang sekali pagi ni boleh dengar. Sampaikan kepada mereka. Allahumma salli ala Muhammad. Dia ingat anak derhaka ni menengking je. Menengking tak tengking pun jadi anak derhaka. Anak dia jeling je, jeling mak je. Mak dia tak berani cakap. Anak tu dah derhaka dah. Allahu Rabbi. Ni bila anak bagi cadangan, tak apalah mak, saya bagi cadangannya. Mak tu diam, tak berani kata apa. Dah jatuh anak derhaka. Allahu Rabbi. Tuan-tuan mata Allah Subhanahu Wa Taala, sentiasa doakan mak bapak. Ni doakan ibu bapa, sebab Nabi bagi peluang, wa waladun salih yad'u lahu. Doa anak yang soleh sampai. Tetapi dosa-dosa anak tak bagi kesan kepada arwah bapa, arwah mak. Allah Subhanahu Wa Taala sebut wa allaisa lil insan illa ma sa'a, dan bahawasanya seorang manusia tidak beroleh selain apa yang telah diusahakan. Surah Najmi ayat 39. Jadi anak buat maksiat, anak buat dosa, mak dah arwah dah, tak bagi kesan. Yang kita duk kata hari ni kan biasa mendengar tak perkataan, mak dia solehah, bapak dia arwah, bapak dia imam. Tapi anak tak sempurna, anak tak tutup aurat. Kita pun kata, engkau tak tutup aurat, kesian arwah bapak engkau dalam kubur, menggelupur bapak engkau. Pernah dengar tak ayat macam ni? Pernah dengar. Anak jenis tak jaga aurat, anak jenis sembahyang tidak, kita pun tuduh, engkau tak jaga aurat, engkau rambut merah macam ni, bapak engkau arwah, bapak engkau imam tu, kesian dalam kubur, sengsara dia. Betul tak ayat macam ni? Tak betul. Benda buruk tak akan sampai kepada arwah. Benda buruk, anak tak pakai tudung, arwah dah meninggal lah, langsung tak sampai. Yang sampai hanya benda baik saja. Benda baik saja. Jangan kita nak memburuk-burukkan arwah sebabkan anak tak sempurna. Tidak. Anak-anak punya pasal. Tapi benda baik sampai pada arwah, sampai. Anak buat baik, anak doa yang baik sampai kepada ibu bapa. Kecuali mak bapak yang memang jenis galak kan. Ketika mak ayah dia hidup, memang mak bapak dia suka anak dia tak tutup aurat. Ni lain pula cerita. Mak memang sukalah kau rambut merah macam ni, tak tutup aurat. Kalau boleh pergi kedai nanti, tak payah pakai apa-apa, tak apa. Contoh, mak dia memang redha anak dia tak tutup aurat. Macam ni ke akhirat memang mak dia kena sekali. Memang bapak dia kena sekali. Sebab apa? Sebab tak amanah. Allah amanahkan, selamatkanlah diri kamu, ahli keluarga kamu, anak-anak kamu daripada api neraka yang bahan bakarnya batu dan manusia. Surah Fussilat. Selamatkan, tapi dia tak selamatkan, dia buat tak tahu je. Tuan-tuan mata Allah Subhanahu Wa Taala, kita nak pastikan kalau hari ini anak ada 7 orang, 7 semuanya berkumpul dalam syurga. Allah janji dalam surah Sur ayat 21, walladzina amanu wattaba'athhum dzurriyyatahum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahin. Allah kata, orang yang beriman serta anak cucu mereka pula beriman, kami kumpulkan mereka dalam syurga. Allah janji. Surah Sur, At-Tur ayat 31. Tur 31. Allahumma shalli ala Muhammad. Surah Tur ayat 31. Allah janji orang beriman, cucu beriman, anak semua beriman, Allah kumpul ke akhirat. Sebab tu hari ni kita cuba muhasabah diri. Bila kita duduk kat ruang tamu, anak-anak semua berkumpul ramai-ramai depan rumah, ada berlari depan TV sebagainya, kita hadirkan satu muhasabah diri. Ya Allah, hari ni saya dapat berkumpul sama-sama dengan anak saya, cucu saya, tapi saya tak tahu ke akhirat nanti ke mana mereka berjalan. Di mahsyar tu berjuta-juta orang. Mak akan terpisah daripada anak. Tak tahu anak saya ni jalan kat mana kat mahsyar nanti. Ramai. Nenek saya, mak saya, semua berjalan kat mana kat mahsyar, tak tahu. Cuma saya minta
Sejauh mana pun kami terpisah di mahsyar nanti, Engkau jadikan langkah mereka menuju tempat yang sama, bertemu kami di dalam syurga. Sama ada mak masuk dulu syurga ataupun anak masuk kemudian syurga, kita nak semua dah berhimpun dalam syurga. Tak nak seorang pun yang tak ada dalam syurga. Tengok seorang cucu tak cukup, mana cucu saya ni? Tak sampai, masih lagi cuci dalam neraka, cuci dosa. Ni kita nak bina bekalan kita, bukan untuk kita juga, anak-anak kita, supaya semuanya berjaya ke akhirat. Allah sebut dalam surah yang kita baca awal tadi, surah tentang kematian tu, faman zuhziha 'anil nar, sesiapa yang dijauhkan daripada neraka, wa udkhilal jannata faqad faz, dan dia masukkan dalam syurga, itulah dia orang yang berjaya. Orang beruntung, balik ke akhirat, Allah jauhkan dia daripada neraka, dimasukkan dalam syurga, ini orang yang berjaya. Sebab tu kita lepas sembahyang, Nabi suruh lepas sembahyang subuh, lepas tuan ibu-ibu bagi salam, jangan ubah kedudukan, sehinggalah kita habis membaca Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Berapa kali? 7 kali. 7 kali. Sama ada nak baca Allahumma ajirna minan nar ataupun Allahumma ajirni minan nar. Bezanya seorang dengan ramai je. Kalau Allahumma ajirni minan nar, ya Allah selamatkan saya daripada neraka. Kalau Allahumma ajirna minan nar, selamatkan kami daripada neraka. Mana lebih afdal? Untuk semua. Kalau kita doa untuk semua Allahumma ajirna minan nar, sah-sah Allah terima doa tu. Doa untuk saudara kita, untuk kaum muslimin yang lain, doa ni tanpa hijab. Tapi kalau kita doa untuk kita je, boleh jadi terima, boleh jadi sebab kita dosa banyak Allah tak terima, doa tak terangkat. Tapi kalau doa untuk orang ramai, boleh jadi ramai ada yang soleh, doanya terangkat. Nabi doa untuk orang ramai. Nabi tak pernah tinggal doa untuk seluruh umatnya yang belum lahir pun Nabi doakan setiap malam. Allahumma ajirna minan nar 7 kali lepas subuh. Lepas tu baru boleh ubah kedudukan. Tayat akhir tu boleh ubah. Sebab tu kita tengok imam akan ubah waktu bila dia baca Allahumma antas salam wa minkas salam, baru dia lipat kaki sebagainya. Lepas subuh dan lepas maghrib 7 kali. Waktu-waktu lain baca 3 kali pun tak apa. Lepas subuh, lepas maghrib. Siapa baca macam tu, Nabi kata pada hari itu Allah selamatkan daripada neraka, jauhkan daripada neraka. Baca waktu maghrib, maka dijauhkan pada malam tu, dijauhkan daripada neraka. Bila balik ke akhirat, Allah jauh daripada neraka, ke mana tempatnya? Syurga. Syurga. Kita takut di akhirat, tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Macam mana keadaan keluarga kita di akhirat? Ada orang dia lari daripada saudara mara dia, anak-anak akan lari pada mak bapak. Allah sebut yauma yafirrul mar'u min akhi, pada hari itu kamu akan lihat orang akan lari daripada saudara mara dia. Wa ummihi wa abi, lari daripada mak bapak. Di akhirat lari pada saudara mara, lari pada mak bapak. Wa sahibatihi wa bani, lagi tersempat dengan anak isteri, lari pada anak isteri. Di akhirat, tuan-tuan, lari jumpa mak, tak mau jumpa. Terserempak dengan mak ke akhirat. Ingatkan kita, bila jumpa mak boleh nak peluk, sebab dah beribu-ribu tahun tak jumpa. Dalam kubur beribu tahun, sehari di alam kubur menyamai 1000 tahun hidup di dunia. Tiba-tiba beribu-ribu tahun tak jumpa, Allah temukan kita kat mahsyar. Agak-agak nak peluk tak mak? Fitrah kita nak peluklah mak kita. Tapi dalam Quran kata, nampak mak daripada jauh, kita lari daripada mak. Kenapa lari? Sebab mak datang minta pahala. Dalam Ibnu Katsir sebut, akan datang seorang ibu,
pakaiannya lusuh, wajahnya lusuh, tua, merayu kepada anak-anak, ini mak yang jaga kamu, mak lahirkan kamu, ingat tak mak jaga kamu. Hari ni mak nak minta tolong kamu, mak ada masalah dengan akhirat mak. Mak cuma nak satu zarah saja pahala kamu, bukan banyak pun, satu zarah. Zarah di ulama kata debu yang dibelah 1000. Mana kata zaman kita ni nak tengok kena pakai mikroskop zarah tu. Debu kecil dibelah 1000. Tak nampak. Mak cuma nak satu zarah saja pahala kamu, satu je. Apa kata anak? Mak, memang benar mak lahirkan saya, mak jaga saya, mak bagi saya makan minum, tapi maaf mak, hari ni mak dengan akhirat mak, saya dengan akhirat saya. Lari anak. Mak jatuh tersungkur, walaupun dipijak jutaan manusia, anak tak hira. Ini kita takut. Bila lari, wa sahibatihi wa bani, terserempak pula dengan anak isteri. Ingatkan jumpa anak isteri, nak peluk tapi lari. Seorang suami takut jumpa isteri ke akhirat, seorang isteri takut jumpa suami ke akhirat. Seorang anak takut jumpa bapa takut nak jumpa anak ke akhirat. Kenapa takut? Sebab takut mereka bocorkan rahsia kita. Kenapa suami takut jumpa isteri ke akhirat? Takut isteri ni buka mulut. Bila isteri buka mulut, ya Allah, inilah suami saya, dia rajin pergi masjid, dia selalu kuliah sana sini, tapi dia tak pernah hirau pun saya semayang tak semayang. Dia tak pernah ambil tahu pun pasal aurat saya. Hari ni saya susah akhirat saya disebabkan suami saya. Saya nak tarik dia. Takut suami, takut isteri buka mulut, tak simpan rahsia. Di dunia bolehlah simpan rahsia. Suami tak puasa pun isteri tak boleh kata apa. Tapi ke akhirat isteri buka mulut, sebab tu takut. Anak takut jumpa ayah ke akhirat. Takut apa dia? Takut anak buka mulut. Ayah takut jumpa anak. Ya Allah, ni ayah saya dia imam besar masjid dulu, imam besar, imamkan orang sebagainya, tapi dia tak pernah ambil tahu saya anak dia ni malam hari lewat balik ke mana pergi, semayang tidak. Hari ni saya susah sebab ayah saya. Likulli imri'in minhum yawma idzi sya'nun yughni. Hari tu semua orang fikir diri masing-masing. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau cerita tentang persiapan akhirat panjang. Waktu sudah 11:06. Kuliah kita habis pukul apa? 11 sepatutnya. Tapi tak tulis 11 pagi ke 11 malam. Jadi saya duk fikir kira habis pagilah, mata Allah. Ibu-ibu yang mata Allah Subhanahu Wa Taala, pukul 11 pagilah. Maka ibu-ibu yang mata Allah Subhanahu Wa Taala, kita nak buat persiapan sungguh-sungguh. Hati mesti kena ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama sekali yang kita kena usahakan apa dia? Solat, jaga semayang. Sama ada solat kita, solat anak, jaga semayang. Anak tak tutup aurat, suruh dibaiki semayang, lama-lama dia tutup aurat dia. Pastikan semayang, manta Allah Subhanahu Wa Taala. Solat tak jaga, dia telah runtuhkan tiang agama. Ni tak tutup aurat, Islam lagi. Tapi kalau tinggal semayang, agama runtuh. Saya bagi contoh, ini agama. Contoh, kita ada 5 rukun. Mengucap kalimah syahadah, solat, puasa, zakat, haji. Kita genggam 5 rukun agama kita. Kita tak tunaikan haji, tak kemampuan, kita masih dipanggil orang Islam. Kita tak puasa, masih lagi kita dipanggil orang Islam. Zakat, tak zakat, masih lagi Islam. Tak larat puasa, masih lagi Islam. Tapi tinggal semayang, saya boleh pegang tak kalau tinggal jatuh lah. Kalau saya pegang tinggal semayang, boleh pegang tak agama? Agama jatuh. Apatah lagi syahadah. Nak beritahu anak, ibu bapa, usahakan semayang, kasih cantik. Yang ibu-ibu lama semayang, dah lama semayang dah jaga, cuba khusyuk semayang. Sikit saya sentuh sebelum kita landing. Cobaan untuk khusyuk, itulah khusyuk. Dalam semayang, kita cuba nak khusyuk, cuba ingat Allah, semayang ingat Allah. Tapi ingat duk benda lain. Ingat Allah,
ingat sayur, ingat ikan, ingat Allah, ingat pinggan mangkuk. Lepas tu ingat balik Allah sampai habis mayang, sampai salam dia berbelah bagi. Kejap ingat Allah, dia kejap ingat dapur. Maka ulama kata itu pun khusyuk untuk kita orang awam. Janji kena ada usaha ingat Allah. Kena ada usaha ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Sikit lagi, boleh sikit lagi. Khusyuk ni, Allahumma salli ala Muhammad, kita nak rasa khusyuk 3 benda. Pertama, Allah Maha mendengar. Kedua, Allah Maha melihat. Ketiga, Allah Maha mengetahui. Yang pertama, Allah Maha mendengar. Tuan-tuan cuba fokuskan, ibu-ibu cuba fokuskan pada bacaan kita. Apa yang saya baca ni Allah dengar. Bila kita tahu Allah dengar, kita akan cantikkan Bismillahirrahmanirrahim. Sebab Allah dengar. Mesti kena cantik. Ataupun yang kedua, tinggi sikit, Allah Maha melihat. Allah tengok saya punya ni, takbir saya, rukuk saya. Allah tengok kena buat lawa-lawa lah Allah tengok ni. Allahu Akbar. Cantik lah sebab Allah tengok. Ataupun lagi tinggi, Allah Maha mengetahui. Allah tahu apa hati saya sedang kata. Allah tengok hati saya sedang kata apa. Ada orang tubuh di masjid tapi hati di pasar. Tubuh kat masjid, hati kat pasar. Maka tak jadi. Buat 3 benda. Allah sedang dengar, Allah sedang tengok, Allah tahu apa kita ada dalam hati. Maka Allah SWT Muhammad, tuan-tuan, ibu-ibu yang mata Allah Subhanahu Wa Taala, saya buka soalan, kalau ada soalan seminit saja. Okey, masa tamat, terima kasih. Gurau saja. Baik, saya rasa tu kot dah 11.30 dulu. Mata Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin kita boleh jumpa lagi insya-Allah. Kita doa sikit. InsyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa syurna bil iman wa adkhilnal jannata ma'al iman. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizq وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سخرات الموت والنجاة من النار وعفا عند الحساب. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, ampunkanlah dosa kami ya Allah. Ampunkanlah dosa ibu dan ayah kami ya Allah. Ampunkanlah dosa ahli keluarga kami ya Allah. Ampunkanlah dosa saudara mara kami ya Allah. Pandanglah kami dengan pandangan rahmat-Mu ya Allah. Pandanglah kami dengan pandangan rahmat-Mu ya Allah. Berikan kami kekuatan ya Allah. Lembutkan hati kami ya Allah, seperti mana Engkau telah lembutkan hati para kekasih-Mu ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, seperti mana Engkau telah himpunkan kami pada pagi ini. Himpunkan kami semuanya di dalam syurga-Mu ya Allah. Himpunkan kami bersama anak-anak kami dalam syurga-Mu ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa 'illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.